Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak bawa sikit pergi berjalan-jalan ke sebuah aplikasi yang tak ada di Malaysia, tak ada dekat Malaysia, iaitu aplikasi Shudder. Okey, Shudder ni kalau kita pernah dengar, dia selalunya orang akan pakai VPN. Jadi aku akan bawa pergi tengok lah, okey, macam mana kita boleh tonton Shudder ni dekat Malaysia. Okey, first kali kita on dulu VPN. Okey, on dulu VPN. Okey, sebentar, bagi VPN aku on sebentar. Okey, untuk mengatur aku pakai Kaspersky VPN sebab apa ni? Sebab aku langgan Kaspersky punya internet. Jadi aku pakai VPN ni. Kita akan pilih server United States. Okey, United States mana-manalah. Okey, United States. Okey, Kaspersky ni kalau siapa yang tanya, tak boleh tengok Netflix sebab Netflix memang block Kaspersky VPN. Tapi yang lain insya-Allah boleh. Okey, sekarang kita pergi ke Google Chrome. Okey, aku dah alihkan aku punya IP ke US, jadi kita boleh tengoklah. Okey, sekarang kita pergi ke shudder.com. Okey, shudder.com. Okey, selalunya Shudder ni dia macam Netflix juga, tapi dia ialah sebuah perstreaman yang mana fokus kepada filem-filem bunuh-bunuh, thriller, seram, zombie yang mengerikan lah. Okey, ini ialah paparan dia. Okey, kalau siapa yang masuk tanpa VPN, kita takkan dapatlah paparan ni. Dan kalau kita tengok harga dia ialah 475 USD 4.75 kalau kita convert currency USD to MYR. Okey, 4.75 sama dengan, kalau USD 4.75 bermaksud lebih kurang RM19.85. Okey, tapi dia akan bermain-main harga lah, sekitar ada yang 4.75 ni ialah untuk tahunan. Untuk tahunan. Okey, untuk tahunan. Kalau siapa yang langgan yang bulanan, dia jadi dalam RM25 macam tu. Okey, sebab tu dia tulis plan starting at. Okey, plan starting at. So kalau siapa yang ambil yearly annual, dia akan dapat harga sebulan dalam RM19.85. So lebih kurang dalam RM225 ke RM255 setahun. Okey, dan dia ada 7 hari free. Dan kebetulan ketika aku buat video ni, aku sedang menggunakan 7 hari free tu sebab aku tengah duk tengok filem VHS 94. Jadi kebetulan aku nak explore sikit lah, sebab aku tak langgan Shudder ni. Aku just nak explain sahaja kenapa aku tak langgan. Okey, sebelum kita pergi terus ke dalam Shudder ni, kita intro dulu. Okey, sebelum tu janganlah lupa subscribe kan. Aku akan bawa lagi, mungkin lepas ni ada HBO Max lah, Paramount Plus lah kan. Okey, tapi hari ni aku akan bawa Shudder dulu. Okey, kita akan masuk ke login sebab aku dah memang ada account. Okey, macam mana nak daftar? Daftar ni senang saja. First kali, the best way untuk daftar ialah melalui phone. Okey, so dengar baik-baik macam mana nak daftar. Aku tak akan tunjuk sebab aku dah buat tutorial tu. So bukan buat tutorial, maksudnya aku dah proses tu, aku dah buat. Jadi kalau aku nak redo balik just for video, memang tak boleh. First kali kita kena pergi ke laman web APK. Okey, APK sebab Shudder punya apps memang tidak ada dalam Google Play Store. Memang tak ada. Jadi kita kena pergi ke APK, download Shudder melalui APK. Lepas tu isi kita punya email apa semua. Don't worry, email Yahoo ke email Google ke semua boleh pakai. Lepas kita isi, dia akan minta dan dia akan automatically tukar plan tersebut kepada ringgit Malaysia. That is the best. Okey, lepas tu macam mana kita langgan? Kita langgan menggunakan account Google Pay. Okey, Google Pay. So payment kita adalah melalui Google Pay. Dan plan kita yang langgan tu ialah plan daripada US, tapi kita boleh gunakan Google Pay, kita boleh guna kad debit kita, kad kredit Malaysia. Tapi bila bayaran tu dah berjaya, kita tak akan boleh akses. Sebab lepas kita login tu, kita tak akan boleh akses selagi kita tak tukar VPN tersebut ke US.
Tu saja. Bayaran boleh pakai VPN, boleh pakai yang Malaysia punya kan. Lepas tu kalau lepas nak tengok memang kena switch untuk ke VPN US lah. Okey, so aku akan masuk dulu. Okey, sebentar aku akan masuk dulu. Cancel. Okey, ini ialah paparan versi Google Chrome. Okey, kalau untuk versi mobile, sat lagi aku akan tunjuk. Okey, so far yang terbaru sekarang ni Shader ada ni lah, VHS 1914 ni, yang mana reason why lah aku pilih untuk langgan sebentar, sebab aku rasa Shader ni bukan macam Netflix pun, sebab dia fokus kepada genre thriller. Seram. So siapa yang suka tengok benda-benda yang ngeri-ngeri ni kan, boleh lah kan. Kalau siapa yang nak hadap sekali-sekala tu, aku rasa tak berbaloi lah. Dengan harga RM25 sebulan, aku rasa Shader tak berbaloi lah untuk kita langgan monthly. Contohnya kalau kata kita nak langgan macam bulan ni kita nak langgan, lepas tu bulan depan kita tak mau, kita stop. Sebila ada filem baru pula, baru kita langgan pula. Boleh macam tu. Boleh macam tu. So ini adalah filem yang aku sedang tonton lah, iaitu VHS. Ada yang reason dia pasal apa aku tonton, sebab ada ni pengarah dari Indonesia, Timo Jajanto, yang mana kita tahu pengarah ni adalah pengarah yang sangat bagus dalam sinema Indonesia kan. So aku inilah. Kita pergi ke paparan utama. Ini ialah paparan utama dia. Sebentar, bagi dia loading dulu. Ini dia masuk ke sini. Sebentar ya. Ini kat bawah. Kalau kita tengok dia punya paparan dia lebih kurang sama saja macam Netflix. Dia punya interface pun lebih kurang, cuma Shader menggunakan warna merah. Warna merah sebagai dia punya main color, merah dan hitam. Sebab tu, sebab kita tahu merah ini melambangkan darah apa semua kan. Jadi kita tahulah dia punya filem-filem dia macam mana. Dan kebanyakan sini ialah filem-filem yang bergenre thriller, bergenre seram. Dan kalau kita tengok dekat sini slasher ni asalnya daripada Netflix, tapi sekarang dah mendarat dekat sini. So siapa yang nak tonton slasher, yes, boleh tonton dekat sini. Dan selebihnya ada dekat Netflix. Kita tengok, aku ada letak lah benda-benda dalam my list yang aku nak tonton, tapi aku rasa aku taklah nak tonton sangat pun. Mungkin aku akan langgan in the future lah kot. Sebab aku tak akan rancang untuk langgan yang ni secara monthly. Macam Netflix, aku tak akan unsubscribe. Maksudnya setiap bulan dia akan tolak, sebab aku akan sentiasa tonton. Macam Shader ni aku rasa mungkin taklah base dalam monthly. Macam contohnya bulan ni aku akan tengok, lepas tu dah habis, aku akan stop jap sebulan 2 bulan, lepas pula tu ada filem-filem yang menarik, baru aku langgan semula. Dan aku dah sempat letak beberapa list yang aku nak tengok lah kot. Sebentar, aku tengok dia ada ke tak kat sini, sebab aku dah letak tadi. Dia kata empty lah pula. Dia ada empty. Tak apa, yang penting kita tengok dekat sini kat my account. Kita check kat my account. Tak ada apa. My account tak ada. Kita tengok dekat Shader dia ada 5 dekat atas ni, iaitu collection, ada movies, ada series, ada Shader TV dan my list. Kita akan pergi satu per satu. Collection ni ialah dia punya feature collection yang mana bergenre macam-macam lah. Ada yang aku rasa benda ni kalau kata untuk budak-budak memang tak dicadangkan lah untuk langgan Shader ni. Sebab kalau aku rasa kalau Shader masuk Malaysia pun, aku rasa takkan kot, sebab dia memang banyak lah. Kalau siapa yang tak tahan darah-darah ni, memang tak payah tengok lah Shader ni. Dia ada pembahagian kategori dia. Ada macam Shader Halloween, Good Sky, Shader Essential, apa semua kan. Dan benda-benda ni ialah pembahagian yang biasalah. Macam kat bawah ni macam-macam lah. Dan kebanyakannya ialah filem-filem lama. Kalau kita tengok dekat subgenres ni, ada comedy of terrors, ada neo slashers, macam-macam. Macam-macam, tapi semuanya bergenre seram, thriller, bunuh-bunuh, dan memang siapa yang takut darah rasanya tidak disarankan lah. Dekat bahagian movies, ni
kita adalah pelbagai genre, iaitu all movies, supernatural, killers, creature features. Creature features ni ialah makhluk. Killers adalah bunuh-bunuh, supernatural adalah yang melibatkan perkara-perkara gaib, psychological pasal psycho, eksklusif, konten-konten yang khas di Shudder, international maksudnya bukan bahan-bahan ataupun video yang luar daripada US. Macam contoh Train to Busan pun dia orang ada. Dokumentari, komedi, crime, revenge, sci-fi, cult and short. Macam-macam dekat sini. Kita boleh tengok satu persatu, dan kebanyakan filem-filem ni ialah filem-filem lama, tapi aku rasa filem-filem ni memang ada followers dia yang tersendiri lah. Dan pada aku, bila aku tengok dia punya poster-poster pun, aku sendiri macam seram jugalah kan. Macam aku rasa macam mungkin aku takkan pilih untuk langgan terlalu lama, sebab aku rasa ianya sangat-sangat mengerikan. Tak apa, kita contohnya kita ambil yang international. Apa yang ada dekat sini. Yang lain aku tak akan explore lah. Siapa yang nak try nanti langgan Shudder, langgan lah. Kalau dekat international, kita ada filem-filem daripada macam-macam lah. Kita ada Korea, ni Jepun. Lepas tu kita ada ni Impetigore, ini perempuan tanah jahanam kan, daripada Indonesia. Kita ada The Pool daripada Thailand, Lake of Death daripada Jerman. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada Monstrum daripada Korea, ni 0.0 MHz pun daripada Korea. Kita ada apa lagi? Kita ada bawah-bawah lagi. Kita ada ini one cut of the dead ni from China, I think. Lepas tu kita ada Train to Busan pun kita ada dekat sini, from Korea. Dan kebanyakannya ialah genre-genre yang ni lah. Kita nampak Staten Slave ada. Dan semuanya ialah bergenre thriller, bergenre horror, bergenre psycho thriller. Jadi siapa yang nak cari filem action, tak ada dekat sini. Memang Shudder is a place for peminat-peminat horror. Peminat-peminat horror. Series pun, series pun sama juga. Dia ada series original dia, yang mana aku tak explore lagi. Tapi aku rasa aku tak akan explore sebab aku dah terlalu banyak dah. Aku langgan HBO Go lah, aku langgan Amazon Prime lah, dan Netflix pun berpuluh-puluh series yang aku tak habis lagi. So aku just bawa saja tengok apa yang ada dekat sini. Boleh tengok-tengok dekat sini. Lepas tu kita ada yang paling special sekali, Shudder TV. Shudder TV ni dia macam HBO tau. Dia Shudder ni ialah TV. Jadi kita boleh tengok live TV dekat sini. Kita boleh tengok live TV dekat sini, tapi untuk premium only. Kenapa premium only? Sebab aku dalam 7 days trial. Jadi aku tak boleh tengok lah. Dan aku just nak tengok filem VHS 94 tu. Lepas tu aku akan stop lah, sebab aku tak ada lagi filem-filem yang menarik selain daripada yang tu. Dan kita pergi ke My List. My List ni ialah tempat macam biasalah, kita nak letak filem-filem yang kita nak tengok kan. Kita nak tengok tu dekat sini. Pelik, dekat aku punya phone aku letak My List. Tak apa, sekarang kita akan tengok pula versi Android, rupa dia macam mana. Kita akan pergi ke dalam versi Android pula. Kita akan masuk Shudder. Sebentar tu aku kena on VPN dulu. Macam biasa aku pakai Kaspersky punya. Aku ambil USA. Sebentar. Kita biarkan dia dekat situ. Kita akan tengok pula versi untuk Android. Untuk Android, sebentar aku tutup notification ni. Semok sangat. Kita pergi ke Shudder. Aku dah on VPN, jadi aku akan terus pergi ke Shudder lah. Kalau siapa yang tidak ada VPN, maka dia akan ni. Kalau kita tengok Shudder ni, intro dia sangat-sangat cun tau. Dia macam video lama sikit kan. So ini ialah interface untuk Android. Untuk Android sama saja dia orang tengah promote kau filem VHS 94 ni. Dan aku pun sedang continue watching untuk VHS 94 ni. Kita tengok sikit. Boleh resume. Sama saja fungsi dia. Yang paling best sekali, dekat bawah ni ada review. Ada review from all around the world. Dan dekat sini kalau kita tengok ada stage.
dekat bawah tu ada butang stage. Stage tu ialah kita punya paparan. Kita boleh pilih sama ada untuk environment dia dalam bentuk stage ataupun prod. Okey, aku tak akan set, sebab kalau aku tukar sekali dia akan reset aku punya apps, so akan ganggu sikit lah aku nak bercerita ni. So app will close to reflect, tak apalah. Okey, aku akan on balik. Okey, nampak bila dia nak on balik tu memang sangat cun, sebab dia punya interface macam filem-filem lama macam tu. Okey, kita on balik. Okey, so ini adalah interface yang kita dapat daripada phone lah. Okey, tapi macam aku kata tadi, interface ni tak akan ada kalau kita tak on VPN. Apa-apa VPN pun rasa tak apa, sebab dia taklah anti VPN macam Netflix kan. Okey, sama juga kalau dekat bawah ni dia ada Shader TV. Okey, dia ada collection, dia ada browse. Okey, dekat atas ni kita boleh select lah killers, features, apa semua. Dan tadi disebabkan mungkin sebab aku pakai yang trial version lagi, yang 7-day trial tu, so aku punya watchlist tu dia tak masuk dekat sini, dia tak masuk dalam versi website. Okey, so aku akan tunjuk sikit. Ini ialah my list aku. Okey, my list aku. Kalau dekat sini aku ada letak Color Space yang filem Nicolas Cage, One Cut of the Dead, Lake of the Death, Untamed, La Llorona, Impetigore, Mandy. Mandy ni adalah filem Nicolas Cage. Okey, memang Shader original. Dan Super Deep dan Haunted Asylum, Gonjam Haunted Asylum lah. Okay, so itu sajalah. Ini interface sangat ringkas. Dekat atas tu, kalau kita tengok dekat atas kanan tu ada fungsi untuk mirror. Okay, tapi pastikan yang dekat, kalau nak mirror pergi TV pun mesti ada VPN lah. Tapi macam aku cakap tadi, aku pakai Kaspersky VPN. Kaspersky VPN ni memang tak ada di Android TV lah. Jadi kalau siapa yang nak tengok yang ni dekat Android TV, dekat Mi Stick ke, dekat apa-apa stick tu, okay, pastikan VPN dia boleh tengok di sana. Macam aku just nak tengok dekat phone saja. Okey, jadi aku tak kisah manalah. Okey, dan aku boleh katakan yang Shader ni bagus untuk sesiapa yang menggemari filem-filem seram, tak kiralah filem klasik ataupun filem lama. Okey, dan satu kelemahan ketara Shader ialah subtitle dia memang 100% English. Kalau siapa yang tanya ada subtitle bahasa Melayu ke tak, memang tak akan ada, sebab Shader ni ialah kita tengok konten daripada US. Okey, menggunakan kita punya VPN tu, jadi memang tak boleh expect ada subtitle bahasa Melayu lah. Okey, dan kita harapkan one fine day Shader ni akan masuk Malaysia, tapi aku rasa aku tak tahulah kan, sebab filem kalau kita tengok kan, dia punya filem-filem pun macam mengerikan lah kan. Aku pun takkan habiskan masa untuk hari-hari tengok filem seram tau, sebab kalau hari-hari tengok filem seram rasanya aku pun jadi gila kan. Jadi Shader ni adalah untuk orang-orang yang memang fan seram lah. Nah, terpulang lah kalau siapa nak tonton, sebab filem dalam ni memang tidak ada cutting, memang 100% pure from US. Okay, dan harga dia macam aku ulang balik, harga dia ialah RM25 something untuk US. RM25 untuk bulanan, dan 200 lebih untuk tahunan. Dia ada dua tahunan. Tapi aku pilih, kalau aku tengok tadi dekat aku punya Play Store, aku bawa tunjuk. Okay, dekat aku punya payment and subscription. Okay, subscription, kalau tengok dekat sini, okay, aku ada langgan Shader Premium Annual. Sekarang ni aku dalam tempoh free. Okay, lepas tu setahun ialah $59.99. Tapi aku dah unsubscribe, sebab aku just nak 7 days trial tu sahaja untuk aku tengok filem VHS 94. Tapi mana tahu selepas ni kalau katakan ada filem-filem menarik lagi, aku akan subscribe lah. Dan aku akan cakap tadi, Shader is not macam siri macam penstreaman yang aku akan keep on subscribe, sebab dia punya content pun satu genre je kan, dan ada sub genre yang tu sahaja, tak ada komedi, tak ada action apa semua. So tak berbaloi lah pada aku untuk subscribe setiap bulan kan. Okay, so itu sahajalah aku bawa go through untuk Shader, aplikasi Shader, penstreaman Shader untuk versi Windows dan juga versi Android. Okay, so jangan lupa subscribe. Okay, insyaAllah selepas ni aku akan bawa pergi ke HBO Max.
dan Paramount Plus. Okey, tapi selepas ni lah, tunggu dan subscribe. Okey, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.